Okey Man, awak ni WW dua kali Dua kali. Satunya WWW Man. Ya ke? Nak kena saya pula nak kena betul kan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua peminat-peminat bola sepak tanah air. Dan kepada peminat-peminat, jangan lupa subscribe channel The Azman Adnan Dan bolehlah layari www.monyok.com untuk dapatkan barangan-barangan brand Azman Adnan. Alright. Hari ini saya amat bertuah kerana didatangi oleh bekas pemain dan juga jurulatih yang tidak asing lagi di Malaysia yang telah meraih banyak kejayaan. Kalau peminat bola sepak tak kenal, baik jangan tengok bola lah. Okey, saya perkenalkan Coach Dolah Saleh atau abang saya sendiri Saya dah memang dengan dia dah macam adik-beradik. Abang Dolah lah saya panggil Okey. Selamat datang Abang Dol. Terima kasih. Okay. Senyum tu tak tahan tu kan. Senyum tak berubah tau. Daripada dulu sampai sekarang macam tu je. Okey, perkenalkan Abang Dol ni. Okey, Assalamualaikum. Saya Dolah Saleh. Untuk tahun ini, tahun baru ni 2022, saya memegang jawatan sebagai manager dalam pasukan Seri Pahang. Alright, Abang Dol, macam ni dalam ni special YouTube saya kali ni saya nak tahu karier Abang Dol bermula daripada saya dengar Abang Dol daripada Singapura ke Johor hinggalah ke pasukan kebangsaan. Abang Dol ceritalah sedikit lah kisah hidup Abang Dol. Menarik ni pemain-pemain lama ni. Saya start semua daripada Singapura lah. Saya sebenarnya dilahirkan di Melaka. Sama lah kita. Sama. 3 bulan saja di Melaka dan saya dibawa ke Singapura oleh arwah bapa saya ke Singapura dan saya membesar di sana lah. Sekolah di sana apa semua. Dan karier saya sebagai pemain bola sepak pun bermula daripada Singapura juga. Di Singapura juga. Dan yalah masa umur 12 tahun saya waktu tu kita dah sendiri lah, tak ada mak bapak dan nak bimbing kita nak bawa ke Padang apa semua tak ada. Semua saya sendiri. Saya pergi sekolah, balik sekolah pukul 1 saya simpan duit belanja tu saya simpan dan sebab kita naik bas kita dapat ada pass free aje lah. Saya belanja tu ada dalam 15 sen 20 sen lah. Saya bawa pergi ke daripada sekolah tu nak ke Farrer Park tu mengambil masa 45 minit ke 1 jam naik bas. Jadi saya tunggu habis sekolah saya tak balik. Saya tak ikut balik ke rumah. Saya duduk di kantin sekolah sampai pukul 2.30 gitu. Baru saya naik bas pergi ke Farrer Park. Dekat sana kita ada latihan lah bawa under Milo scheme-nya itulah. Jadi ini dekat Singapura ni kat Farrer Park ni dan kat situ lah saya berkecimpung start kita ada pemilihan apa semua dan saya terpilih dan yalah tiap-tiap bulan bawa balik Ovaltine tim Milo tiap-tiap bulan kita dapat bawa balik tu semua. Dan saya duduk boleh sebab minat ni besar. Saya duduk dekat situ lepas training pukul 3 pukul 4 start training 4.30 gitu start training. Habis training saya akan balik naik bas balik ke rumah sama juga 45 ke 1 jam. Tengok pada keadaan trafik. Dan saya selalu tiba rumah pada pukul 9 ke 10 malam. Jadi itu beza umur 12 tahun. Bayangkan saya sendiri aja semua. Dekat situlah minatnya puncanya lah saya tu dan seterusnya sampai saya terpilih untuk mewakili klub
itulah bawah 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun dan seterusnya. Sambil tu saya tukar sekolah ke Johor, tapi saya menetap di Singapura juga. Okay, ulang alik lah. Ulang alik lah. Dan saya ulang alik. Dan dalam di samping tu saya main takraw pula. Oh, takraw pun boleh main juga. Takraw pula. Saya hampir-hampir pula. Dalam tu saya main bola, malam saya main takraw dekat ada kelab Woodland lah. Okey. Kelab Woodland lah. Jadi saya main untuk kira daerah lah. Alright. Untuk Woodland lah. Dan saya juga dipanggil untuk pemilihan Singapura punya ni lah. Takraw. Takraw. Dahsyat tu. Tapi Dan memang betul. surat khabar yang pertama keluar tu, gambar saya tengah lipat. Buat apa? Lipat baju je. Di Singapura lah, tengah main takraw. Itu gambar yang pertama lah keluar dalam surat khabar lah. Waktu tu umur dalam 16 tahun. Dalam 16 tahun lah, gitu lah. 16 tahun. Jadi, tapi minat tu pada bola sepak lah. Dan Takraw pun boleh main, bola pun boleh tentulah. main. Nampak dengar kepada peminat-peminat, inilah legend legend nak jadi seorang bintang ni bukan senang. Umur 12 tahun dia dah bebas lah. Dia terpaksa berusaha sendiri untuk mengejar cita-cita. Sekarang 12 tahun saya ingat, bukan 12, 15 pun masih dengan gadget lagi kan. Nampak beza seseorang yang meminati, mengejar cita-cita. Inilah dia. Bukan sebarang orang. Saya memang terasa aura bila duduk sebelah dia. Bukan saya nak puji sebab saya belajar jadi jurulatih daripada dia. Dan apa-apa pun saya akan banyak tanya dekat dia. Itu yang saya katakan, umur 12 tahun kan. Bayang habis sekolah duduk di kantin pukul 2.30 baru terus ke Padang. Balik malam pukul 9, 10 sampai rumah. Besok sama juga repeat sehinggalah dia berjaya. Takraw boleh main, bola boleh main. Kaki kiri betul bang. Kaki kiri gifted. Siapa yang kaki kiri, cepat-cepatlah turun main bola. Jangan tunggu lagi. Okey, selepas tu Abang daripada dekat Johor tu kan, macam mana Abang Dul mewakili pasukan Johor? Saya sekolah di Johor dan waktu tu main untuk sekolah dan terpilih pula untuk mewakili daerah. Semasa pemilihan tu lah, saya masih ingat lagi lah dekat sekolah vocational tu, cikgu tu buat pemilihan. Bila bola kat kaki saya, daripada bawah sampai ke atas saya dribble. Alamak. Sampai cikgu cakap, kau keluar, duduk sini. Kan? Masa pemilihan ni? Masa pemilihan kau duduk sini. Yang lain masih teruskan itu lah. Sebab saya macam terus dapat dipilih lah. Terus terpilih lah. Terus terpilih lah. Habis kalau daripada bawah dah sampai atas dia bawa kan. Apa lagi kalau saya coach pun dah kau duduk sini lah. Kau rehat sini bagi peluang orang lain lah. Dan kat situ lah saya start kita mewakili daerah, sekolah-sekolah daerah. Dan saya mewakili Johor Bahru. Dan yalah kita sampai dapat, tapi Johan bersama lah dengan Batu Pahat masa tu saya ingat lagi lah. Dan seterusnya saya pergi pemilihan Piala Razak. Piala Razak waktu tu umur dalam 18 lah. 18. Piala Razak bawah 21. Masa pemilihan saya ada perasaan confident yang begitu tinggi. Saya sampai saya boleh cakap dekat players, dekat kawan-kawan kan. Oh, aku beat budak ni. Aku boleh beat budak ni. Aku boleh mengatasi dia lah, macam gitu. Confident level saya punya lah. confident sampai tahap itu. Jadi itu yang buat saya rasa macam wah, anytime aku boleh dapat. Tetapi sampai satu ketika tu arwah ada seorang pegawai tu, saya masih ingat lagi, memanggil arwah Datuk Sulaiman ni, panggil kau tengok budak ni kan dalam pemilihan tu. Tetapi
Saya waktu tu pula saya cedera. Oh. Ankle saya bengkak. Tapi sebab nak main kan, sebab kita datang pemilihan kan, Yalah. saya terpaksa juga beraksi juga lah. Redah jugalah. Redah juga. Last, saya tak terpilih. Disebabkan apa? Kecederaan tu. Okey. So saya tak terpilih. Wah, frust gila. Sampai Kecewa lah. yalah, orang tak ada saya menangis lah sendiri. Yalah. Kan, Sebab minat sangat tu, minat kan. sangat kan. Jadi saya cakap aku macam tak puas hati lah. Kan, tapi sebab ankle lah kan. So next year tu saya datang lagi sekali. Kali kedua lah. Dengan apa? Begitu confident lah. Alhamdulillah saya dapat dan akhirnya terus lah. Kita champion Razak Cup dan saya pula kira penjaring utama untuk pasukan Johor lah masa tu. Dan terusnya saya dapat mewakili pasukan negeri. Jadi masa pasukan negeri tu saya tengok Nasir Yusof. Nasir Yusof ni favourite player saya. Saya pernah cakap dekat kawan-kawan saya di Singapura. Dekat Johor ni ada satu player seperti macam Glenn Hoddle saya cakap gitu. Dia ni memang saya memang minat betul lah saya cakap budak ni memang kelas saya puji betul lah. Dan sampai saya dah dapat main dengan dia, saya cakap dengan dia. Waktu tu Nasir dah main The Professor lah. Okey, Professor lah. Professor. Waktu tu Nasir dia dah main untuk pasukan negara. Kebangsaan. Dia dah main national team national baru. team lah. Okey. So saya jumpa dia pula, saya cakap kat dia pula lagi. Mana kau pergi aku akan ikut. Oh. Saya cakap benda tu kat dia. Sebab dia macam idola. Sebab apa? Saya tahu saya boleh saya punya level confident memang tinggi lah masa tu. Saya cakap, saya confident saya boleh ikut. Tak sampai setahun, memang saya ikut terus. Terus Sampai saya pernah cakap dekat profesor, cakap, kau ingat tak apa aku cakap dulu? Mana kau pergi aku akan ikut. So itulah start career saya terus. Okey. Mana berhasil lah nak Berhasil ikut lah. profesor terus ikut. Ini lah kisah sedikit sebanyak kisah kehidupan Dollah Saleh. Bukan senang nak dapat tau. Ini kira special ni untuk peminat-peminat Kisah dia daripada Singapura, macam mana dia mewakili Johor. Walaupun dia cedera tetapi dia tetap menjalani percubaan kan. Walaupun gagal sekali bukan bermakna gagal dua kali kan. Akhirnya sekarang semua orang tahu lah, bukan aja terbaik daripada segi pemain dan tentu legend, dia juga seorang jurulatih yang kira paling berjaya lah. Saya cakap paling berjaya di Malaysia. Macam-macam piala dia dah bawa dah. Macam-macam piala dia dah menangi. Kita tak boleh nak nafikan fakta. Ini adalah kebenaran bukan cakap-cakap kosong. Boleh Google tengok berapa banyak dah piala yang dia menangi. Dan sekarang tahniah untuk tahun baru ni bang jadi pengurus pasukan. Harap-harap lebih berjaya lagi lah pada masa-masa yang lalu. Okey bang? Lebih berjaya lah pada masa akan datang. Okey. Masa lalu. Masa lalu dia sebelah bandul ni dia goyang sikit kan. Lah dia pula dengar. Bila kita sebut Dollah Saleh kita mesti tahu gandingan dia. Gandingan pasukan nasional ke pasukan negeri ke, dia akan bersama dengan Zainal Abidin Hassan. Okey, Bandul boleh ceritakan tak Abang Dul punya chemistry tu dengan Zainal Abidin? Jangan gelak. Ni belum gelak lah. Bukan Abang Dul gelak, yang dekat depan ni gelak lah kan. Okey. Ceritakan Abang Dul punya chemistry dah lama kan. Kalau sebut Dollah dah tentu ada Zainal, sebut Zainal dah tentu ada Dollah. Jadi ceritakanlah sedikit macam mana pengalaman Abang Dul bermain bersama kan. Bermula bermain Malaysia dan lepas tu ke Pahang, ke Selangor kan. Okey, Abang Dul ceritakan sikit. Yalah, saya sebenarnya Zainal ni kira dia dah level tinggi lah. Okey. Zainal Abidin ni level dia tinggi. Jadi memang dia tinggi kot. Jadi satu ketika tu saya mewakili Johor. Ini saya tak tahulah. Zainal pernah bercerita kat saya, puncanya saya daripada Johor ke Selangor adalah daripada kita punya arwah Muqtadari.
Yang pernah bercakap kat Zainal, kalau kau nak dapatkan satu partner, kau untuk pasukan Selangor ke kebangsaan, kau kena ambil budak ni. Abdullah Saleh. Itu Zainal yang beritahu saya tak tahu benda tu betul ke tak betul, wallahualam. Jadi dekat situlah puncanya Selangor ambil saya lah. Zainal yang syorkan kepada pegawai-pegawai tak silap saya Dato' Mazlan Harun dan supaya dapatkan saya untuk bawa ke Selangor. Dekat situlah berpuncanya. Tapi sebenarnya dalam tahun 84-85 tu saya dah start close dengan Zainal lah. Dan saya dah start, kita dah 85 saya dah kira dah berganding dengan Zainal. National team lah. National team. Tapi masih lagi tak akrab lagi. Tak close lah. Tak close lagi. Cuma rapat macam gitu je lah. Dan seterusnya bila saya ke Selangor, lagi bertambah tu lah kitanya keakraban tu. Lepas sebab sampai satu ketika bilik ke apa ke jangan dipisahkan. Intim lah. Intim lah macam gitu. Intim sebagai rakan tau, jangan salah sangka. Sampaikan satu ketika juga kita tahun 86 tak silap saya 86 lah. 86 sebelum tu juga kita dah duduk bersama satu bilik sampai coach pisahkan saya dengan Zainal. Dan almarhum tuanku Sultan Pahang, Zainal datang mengadu pasal kita punya ni lah roommate lah. Kenapa nak pisahkan Dola dengan Zainal gini ya? Sampai Zainal mengadu dengan almarhum kan supaya saya dengan dia satu bilik juga. Dan Zainal mengadu dan almarhum minta pada coach supaya kekalkan Dola dengan Zainal satu bilik. Sampai ke tahap itulah. Dan yalah seterusnya saya datang Selangor kan. Sama juga kita ke mana pun, saya pun semasa datang Selangor saya duduk rumah Zainal hampir 3 bulan. Jadi kat situlah keakraban kita. Zainal banyak bantu saya jugalah dekat situ kan. Betul lah tu. Jadi selepas tu sampai satu ketika juga semasa national team report juga. P. Ravindran semasa tu Zainal tak datang. Zainal belum datang lagi. P. Ravindran datang duduk sebilik dengan saya. Kita tiga ni macam isi dengan kuku lah, 3 orang ni. Sekali je P. Ravindran dia kenal orang panggil dia Ayapan lah. Kita panggil dia Ayapan kan. Sampai Zainal datang je, dia tak payah cakap, dia pack barang dia sendiri, dia keluar. Dia dah tahu lah. Dia dah tahu dah. Zainal mesti masuk bilik. Itulah puncanya keakraban antara Zainal dengan saya lah. Memang tak dinafikan memang kalau sebut Dola, Zainal kan tak boleh dipisahkan dalam kancah bola sepak Malaysia pada satu ketika hinggalah ke hari ini. Sekarang je lah baru kita nampak berpisah, seorang di Melaka dan seorang di Pahang kan. Okey, saya sebenarnya dengan Abang Dola ni masa saya join national team saya masih budak ya Abang Dul budak lagi kan. Abang Dul ada nama samaran, dia ada cakap dengan As tapi saya tak tahu kan. Masa tu saya memang mengikuti jejak Dola Saleh sebab saya minat dia. Saya minat pemain yang kaki dribble. Saya suka pemain yang punya skill. Masa tu selain Dola Saleh saya minat Maradona. Saya suka pemain-pemain yang macam ni. Saya tak suka pemain yang lari je. Saya suka dengan teknik, dengan gaya kan. Jadi dapat bersama dengan Dola Saleh dalam national team, saya jadi teruja. Tapi masa tu saya budak suruhan dia lah. Budak suruhan lah kan masa tu tak ada masalah kalau suruh basuh kasut ke apa tu normal. Sekarang tak tahulah, itu normal lah sebab dia senior, kita junior. Walaupun kita mencipta nama, baru nak mencipta nama, kita kena ikut. Jadi daripada diorang lah saya belajar menghormati orang, saya belajar macam mana kita di atas sekalipun kita tetap fikir di mana kita bermula. Itulah saya hingga ke hari ini. Dola Saleh lah yang banyak mengajar saya
dan menolong saya walaupun masa zaman bersama main bola dan selepas main bola pun hingga sekarang. Kalau nak tahu, Dola Saleh banyak membantu saya. Alright. Okey, Bandul. Saya nak cerita sikitlah zaman kita dengan Ken Warden masa Pesta Bola Merdeka tu. Abang Dul ceritakan kencing anjing Abang Dul tu. Kencing anjing gol penyamaan lawan Korea. Penjaga gol Korea World Cup tau. Bukan penjaga gol kecil anak ni tau, World Cup. Dola Saleh daripada kiri tau. Gol paling cantik lah. Gol memang gol tu saya akan ingat sampai bila-bila. Sebab gol tu memang daripada belah kanan. Abang Dul buat silang kencing anjing lah. Dulu kita panggil kencing anjing kan. Lepas tu dengan kaki favourite dia membuat satu tendangan yang betul-betul mencecah jaring lah. Abang Dul boleh cerita tak masa tu? Perasaan masa tu lah dengan stadium selepas Abang Dul skor tu kan. Itu 96, 93. 93. Dan sebenarnya jaringan tu pun sebenarnya sama lebih kurang dalam tahun 85. Lawan Korea juga. Lebih kurang aja lah dia punya dan cuma beza dia sana first half yang 85 sebelah kiri stadium, 86 sebelah kanan stadium. Itu beza dia. Jadi memang dah jadi saya punya habit lah. Trademark saya kan. Macam biasa kan, nak dribble juga. Kencing anjing apa semua kan. Diorang yang pandai-pandai panggil kencing anjing lah. Sebab itu kata Ronaldinho ke apa semua baru buat. Diorang baru buat. Sebenarnya Dola Saleh dulu dah buat. Betul. Sebenarnya ni yang saya katakan masa saya baru join saya muda lagi. Saya minat Dola Saleh bukan apa daripada segi teknik. Daripada segi teknik setakat silang-silang ni dia dah buat lama dah. Sekarang ni baru kita nampak kan budak-budak buat silang. Tambahan pula kalau main futsal kita tengok orang silang. Sebenarnya Dola Saleh dah buat lama. Saya banyak belajar daripada dia. Dulu kita panggil silang kencing anjing. Macam-macam lah kan. Tapi itulah perasaan bila bersama dengan Dola Saleh dalam satu pasukan. Dia suka menegur secara positif. Dia tak suka maki hamun. Dola Saleh ni jarang nak maki hamun. Tapi kadang-kadang kalau terkeluar bahaya lah. Okey. Alright, Bandul. Ingat lagi tak gambar ni? Ni dekat mana masa ni? Ini Alright, okey. kalau tak Masa ni tournament ke apa ni? Korea rasanya ni. Dekat Korea Tak silap saya. Korea. Okey, ujung tu siapa Bandul? Yang duduk ujung sebelah penjaga gol. Sebagai Singh. Azmi Mahmud. Azizul. Yes. Piravindran. Okey. Ini Piravindran. Okey. Lebih kurang tu Piravindran. Itu Acapan. Ayapan. Acapan pula kan. Kau kasih keliru sama itu penonton semua. Betul-betul cakap keliru lah aku. Ali Mahmud. Ahmad Yusof. Okey. Si Kim Seng. Siapa ni? Lee Kin Hong. Okey. Dola Saleh lah. Lim Tiong Kim. Alright. Okey, kalau kita tengok gambar tadi tu kan, boleh katakan semua bangsa ada. Nampak dulu baik Cina, baik India, baik Sing, semua minat bola dan player diorang yang berbangsa Cina, India, Sing, kalau dia minat bola tu, dia memang seorang pemain yang terbaik. Pasal hingga mereka boleh mampu mewakili pasukan Malaysia. Jika dibandingkan sekarang, saya tak tahulah kan. Sekarang saya dah tengok kurang lah pemain bangsa asing ni yang nak main lah. Kalau dulu memang kita tengok baik Cina, India, Melayu semua kita memang bergabung lah kita kan. Saya pun tak pastilah apa yang berlaku sekarang kerana apa kita lihat kita susah betul nak tengok pemain yang berbangsa Cina ni untuk menceburi dalam bola sepak. Sekarang ni saya tak pasti kenapa, tapi yalah kita tahu Malaysia kita ni kira boleh dianggapkan kita boleh dia kita sebenarnya kita ni bersatu padu kan. Jadi
perpaduan tu. Kita nakkan benda-benda ni apa Ada balik semula lah. Ya, kan, ada balik betul. macam dulu lah kan. Dan apa yang kita lihat pun sekarang kita banyak kepada pemain Melayu dan India je. Ya, betul. Cina kita tak nampak, susah nak nampak. Dalam tiap-tiap satu pasukan, baik negeri, baik pun negara. negara. Ya, betul. Saya setuju jika dibandingkan dulu dengan sekarang, dulu kita nampak perpaduan tu satu Malaysia tu semua ada. Semua bangsa ada, tak kira agama kan. Dah macam satu keluarga. Jadi sekarang kita susah nak dapat macam tu balik, tak tahu kenapa. Fikir-fikirkanlah. Dah macam berita pula, fikir-fikirkanlah kan. Bagi saya cakap pasal Azman pula. Mubin Mokhtar, Azizul Abu Hanifah, Dr. Saleh, Khairul Azman, Ahmad Yusof. Ni budak mana pula? Okey, Jun. Okey. Alright. Saya, kalau tak silap saya, tahun 91 atau 92 gitulah. Saya ingat lagi semasa Azman mewakili Selangor atau KL. Tak tahu. Selangor maksud saya. Main di Kuantan. Itu saya pertama kali saya tengok saya nampak Azman Adnan kan. Saya juga budak ni boleh tahan juga kan. Nampak potential lah. Memang hari tu pun dia pula yang menyelah lah malam tu. Geram pula saya tengok. Dia cakap budak ni kan baru tu tapi nampak memang dia ni akan pergi jauh lah. Itu yang saya nampak lah. Itu saya ingat lagi. Tapi tahun saya tak berapa pasti. Masa tu antara Selangor ke mana masa tu? Tahun berapa? 93, 92? Lebih kurang gitu lah. KL kot? KL mungkin itu saya nampak kat situ masa lawan Pahang. Itu yang saya perasan. Lepas itu nama dia start naik lah. Nama dia start dah naik apa semua. Dia main pula dengan saya pula. Kan. Tapi dia cukup manja lah. Dengan kita dia manja betul. Kan. Jam cara saya. Sebab Azman Adnan ni kan nampak je garang. Nampak dia tu tapi dia orang dia dengan kalau tak tahu lah dengan saya memang dia lembut lah. Dia tangkap lele punya adu lele dengan saya. Dia tu. Jadi dah saya pun dengan dia kita bila dah start bercampur tu dengan pasukan kebangsaan dan dia agak rapat dengan saya dan saya dah anggap dia dah macam adik saya dah. Dekat situ lah sampai saya nampak lah dia punya kira Azman Adnan ni memang nama yang tidak boleh inilah nak dipertikaikan lagi lah. Dia adalah satu players kalau kita tengok sekarang dah jadi legend lah yang akan dikenang sampai bila-bila. Dan Azman Adnan saya tahulah sangat kan, sampai saya satu ketika dekat Asian Game dia asyik demam aja. Bila nak game dia demam. Saya sampai bising, main boleh main man. Saya merayu dengan dia tapi dia tetap sakit juga. Masa tu dia baru tak tahulah, dia rindu sangat nak balik KL ke apa, saya tak tahu lah. Sampai saya merayu satu ketika. Sebab apa? Saya merayu tu tak nakkan dia main sebab kemampuan dia. Kita tahu Azman Adnan dan dia ada kelebihan dia. Itu yang buat Azman Adnan ni sampai sekarang orang takkan lupakan nama dia. Bagi saya sebenarnya dia bukan setakat 1 million. Patut bermilion-milion. 30 bilion, 40 bilion, 50 bilion, 60 bilion. 1 million tu apa level sebenarnya kan? Tapi pada tahun itu memang
Saya rasa memang orang cerita Azman 1 million. Bagi saya no. Dia more than that. Dia lebih pada tu. Sebab dia punya level memang tinggi. Memang Azman Adnan. Kata apa? Orang selalu sebut apa? Mantan Mansko. Itu ayat itu sampai hari ini tak akan orang lupakan. Aduh. Apa-apa sekalipun saya nak ucapkan tahniah. Masih mana? Sebab apa? Saya pun rasa teruja juga bila dipanggil oleh Azman Adnan. Selama ini saya tengok YouTube kan. Bila saya tengok saya gelak sendiri. Saya gelak sendiri. Tapi akhirnya saya juga dijemput untuk bersama dengan Azman Adnan. Jadi apa-apa pun saya ucapkan tahniah dan ialah sebagai seorang legenda, benda ini yang Azman jalankan selama ni harus dikekalkan, dan ini adalah satu contoh untuk kepada pemain-pemain yang lain. Bila dah jadi legenda, inilah cara dia. Dan inilah sebenarnya sedikit sebanyak boleh membantu pemain-pemain lain supaya ada inisiatif untuk berjaya dalam bola sepak. Terima kasih, Apa sekalipun tahniah. Okey, sampai di sini saja borak santai kita bersama legend kita, Coach Dola Saleh. Dan kepada peminat-peminat, jangan lupa subscribe channel The Azman Adnan dan dapatkan barang-barangan di www.monyok.com. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye. Okey Man, awak ni www dua kali Dua kali. Satunya www Man. Ya. Nak kena saya pula nak kena betulkan. Itu nama dia, idola. Idola kena betulkan. Okey, apa pun jumpa lagi. Bye-bye. Alright. Okay, mana? Mana?